Okey, kita masuk subtopik yang berikutnya iaitu kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan. Okey, jadi untuk haiwan yang pertama kita akan lihat dahulu jenis penglihatan. Jadi penglihatan haiwan ada dua. Okey, iaitu penglihatan stereoskopik dan juga penglihatan monokular. Okey, kita lihat yang pertama iaitu penglihatan stereoskopik. Jadi penglihatan stereoskopik ini ada yang terdapat pada manusia dan haiwan seperti kucing dan juga burung hantu. Okey, macam mana kita nak kenal penglihatan stereoskopik? Okey, untuk penglihatan stereoskopik, mata terletak di bahagian hadapan. Okey, dua-dua mata terletak di bahagian hadapan. Jadi bila terletak di bahagian hadapan, mata terletak di bahagian hadapan, kita katakan haiwan ini mempunyai penglihatan stereoskopik. Jadi manusia juga mempunyai penglihatan stereoskopik. Jadi apa itu penglihatan stereoskopik? Okey. Sekarang ni saya nak kamu tutup mata sebelah kanan. Okey, tutup mata sebelah kanan. Lihat guna mata sebelah kiri. Jadi untuk mata sebelah kiri kamu ada medan penglihatan tertentu. Okey, kita sekarang ni kita tutup mata kanan. Jadi saya nak guna mata kiri, lihat ke sebelah kanan. Okey, di mana kamu nampak? Okey, di mana medan sampai mana saja kamu nampak. Jadi itulah medan untuk mata di sebelah kiri. Okey. Jadi kamu lihat ke sebelah kiri, mana maksimum kamu boleh nampak. Jadi itulah medan penglihatan mata sebelah kiri. Okey, sekarang ni saya nak kamu bandingkan. Okey, bila kamu tutup mata kiri pula. Okey, bila kamu tutup mata kiri, okey, kamu lihat ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Okey, mana maksimum yang kamu boleh lihat? Mana maksimum yang kamu boleh lihat, dan lihat ke sebelah kanan, mana maksimum yang kamu boleh lihat. Jadi kalau kamu perasan, bila kamu lihat ke sebelah kiri, ada sebahagian yang kamu tak nampak. Yang kamu nampak mata kiri tadi, sekarang kamu dah tak nampak. Dan bila kamu pandang ke sebelah kanan, okey, kamu akan nampak ruang yang lebih besar berbanding di sebelah kanan. Okey? Boleh? Okey, sekarang ni kawasan di mana kedua-dua mata kamu nampak itu kita panggil adalah medan penglihatan stereoskopik. Okey, jadi yang purple ini adalah pertindihan. Okey, pertindihan medan penglihatan mata kanan dan juga mata kiri. Okey, jadi untuk penglihatan stereoskopik, medan penglihatan stereoskopik ini ataupun yang bertindih ini besar. Okey, medan penglihatan yang pertindihan mata kanan dan mata kiri, medan penglihatan mata kanan dan mata kiri adalah lebih besar. Okey, medan penglihatan yang purple ni besar. Okey, lebih besar. Manakala, okey, ini contohnya. Bila kamu lihat dengan mata kiri, ini yang kamu nampak. Katakan ada bola bowling di tengah tersusun lurus. Dengan mata kiri kamu akan nampak macam ni, dengan mata kanan kamu akan dapat macam ni. Tapi untuk medan penglihatan di tengah, okey, otak kita akan bandingkan apa yang mata kiri lihat dan apa yang mata kanan lihat. Jadi ini yang otak kita akan tafsir. Jadi kita akan dapat dengan lebih jelas. Jadi kita lihat dengan mata kiri, kita nampak dia tak lurus. Kalau kita lihat dengan mata kanan tak lurus. Tapi jika kita lihat dengan kedua-dua belah mata, baru kita nampak bowling pin ini dalam keadaan lurus. Jadi untuk kelebihan penglihatan stereoskopik adalah kita dapat tentukan kedudukan yang lebih tepat. Okey, itu nanti saya terangkan nanti. Okey, untuk penglihatan yang kedua iaitu penglihatan monokular. Okey, matanya terletak di bahagian sisi kepala, di sebelah tepi kepala. Okey, contoh haiwan adalah tikus, ayam, arnab. Okey, jadi haiwan ni kalau mata ni sebelah kiri dan sebelah kanan ataupun di sisi kepala, kita panggil penglihatan monokular. Okey, untuk penglihatan monokular, kawasan pertindihannya adalah kecil, tapi dia dapat lihat medan penglihatannya lebih jauh ke belakang. Okey, di bahagian belakang, bahagian tepi belakang, hampir ke belakang itu dapat lihat. Okey, ini adalah penglihatan monokular. Kalau kita bandingkan dengan penglihatan stereoskopik tadi, kalau stereoskopik kita hanya dapat lihat sisi ke tepi sikit saja. Okey, tapi medan pertindihannya besar. Okey, berbanding dengan penglihatan monokular. Okey, untuk monokular, okey, medan penglihatannya lebih besar ke belakang, tapi pertindihan tengah sini sedikit sahaja. Okey. Okey, gini. Okey, ini contohnya. Jadi kawasan ni kita dapat lihat. Okey, ini adalah kawasan yang lebih besar. Okey, ini adalah binocular area yang tempat pertindihan.
Okey, dan kawasan belakang sedikit saja yang dia tak nampak. Okey, jadi ini untuk monokula medan penglihatannya lebih besar. Okey, sekarang kita lihat perbandingan antara penglihatan stereoskopik dan juga penglihatan monokula. Okey, ini saya nak kamu salin nanti. Okey, kedua-dua mata terletak di bahagian hadapan untuk stereoskopik, manakala penglihatan monokula mata terletak di sisi. Okey, keluasan medan penglihatan adalah kecil, manakala monokula medan penglihatannya adalah besar. Tetapi penglihatan stereoskopik medan penglihatan bertindih banyak, yang bertindih itu banyak. Jadi medan penglihatan yang bertindih ini memberikan penglihatan dalam bentuk 3 dimensi. Okey, medan penglihatan untuk monokula, medan penglihatan bertindih sedikit. Okey, jadi apa kepentingan 3 dimensi? Okey, dalam 3 dimensi membolehkan kita menganggar jarak dengan tepat, menentukan saiz, menentukan kedalaman objek, kita dapat anggarkan dengan lebih tepat. Okey, untuk 2 dimensi, kita dapat anggar jarak, saiz dan kedalaman dengan tepat. Jadi untuk penglihatan stereoskopik selalunya dipunyai oleh haiwan pemangsa. Okey, manusia dan juga haiwan pemangsa. Kenapa? Untuk menganggarkan jarak yang lebih baik untuk membantu haiwan berburu. Contohnya adalah singa. Okay, singa matanya di bahagian hadapan dan kita tahu bahawa singa ini adalah haiwan pemangsa. Jadi haiwan pemangsa dia perlu berlari dan juga tangkap dengan tepat. Okey, jadi dia perlu menganggar jarak untuk memburu tu dengan tepat supaya dia dapat tahu jauh mana lari, jauh mana dia nak lari, bila dia perlu menekam dan sebagainya. Jadi untuk selalunya haiwan pemangsa akan mempunyai penglihatan stereoskopik. Okey, untuk penglihatan monokula, okey, kenapa medan penglihatannya luas? Untuk mengesan musuh yang datang dari mana-mana arah. Okey, jadi kebanyakan haiwan mangsa mempunyai penglihatan monokula. Macam contohnya kamu nak tangkap ayam. Bukan senang nak tangkap ayam sebab ayam dia mempunyai penglihatan monokula. Walaupun kita di belakangnya perlahan-lahan, tapi dia dapat lihat bayangan kita di belakang. Jadi untuk haiwan mangsa dia tak perlu nak anggar jarak dengan tepat, dia hanya perlu untuk menyelamatkan diri. Jadi dia perlukan medan penglihatan yang luas. Okey. Selanjutnya kita lihat pendengaran stereofonik. Okey, pendengaran stereofonik adalah pendengaran menggunakan dua-dua belah telinga. Okey, pendengaran stereofonik ini membolehkan kita menentukan arah bunyi dengan tepat. Okey, kepentingan pendengaran stereofonik adalah untuk kita menentukan lokasi sumber bunyi. Okey, pendengaran stereofonik membantu haiwan pemangsa menentukan lokasi mangsa. Okey, dan pendengaran stereofonik juga membantu haiwan mangsa untuk menentukan lokasi pemburu dan melarikan diri. Okey, bagaimana frekuensi pendengaran stereofonik berfungsi? Okey, katakan ada satu bunyi datang daripada sebelah kanan. Jadi bila bunyi tersebut datang di sebelah kanan, telinga kanan kita akan dapat bunyi tersebut terlebih dahulu. Jadi bunyi tersebut akan sampai ke telinga kanan kita terlebih dahulu. Kemudian barulah telinga kiri kita akan dengar bunyi tersebut. Jadi otak kita akan proses perbezaan masa telinga kita menerima bunyi itu untuk menentukan bunyi itu datang dari mana. Okey, jadi ini adalah kepentingan pendengaran stereofonik untuk kita tahu sumber bunyi itu datang dari mana. Okey, kalau kita dengar dengan sebelah telinga, orang panggil, kita tak dapat tentukan dia datang dari mana. Tapi kalau bila kita dengar menggunakan kedua-dua belah telinga, okey, otak kita akan proses untuk menentukan bunyi itu datang dari mana. Okey. Okey, ini adalah frekuensi pendengaran haiwan. Jadi pendengaran haiwan berbeza. Okey, sebelum ni saya dah terangkan berkenaan dengan julat pendengaran manusia. Jadi ini adalah julat frekuensi pendengaran bagi haiwan. Okey, kamu lihat di sinilah apa contoh-contohnya. Okey. Jadi nota ini juga kamu kena salin. Okey. Okey, kemudian kita lihat pula organ deria yang menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Yang pertama adalah pengeluaran feromon. Jadi pengeluaran ada haiwan tertentu dia akan mengeluarkan feromon. Contohnya adalah
kupu-kupu. Okey, dia akan mengeluarkan feromon untuk memudahkannya bergerak dan mencari lokasi. Okey, kemudian ada sejenis haiwan, okey, dia akan mengeluarkan feromon juga. Okey, sekejap contohnya adalah kumbang. Okey, kumbang juga mengeluarkan feromon. Okey, kumbang dia mengeluarkan bau busuk lah mungkin untuk dia melarikan diri daripada mangsa. Jadi kalau untuk haiwan yang mengeluarkan feromon yang bau busuk ini, kalau kita sekalipun ada kumbang yang bau busuk itu kita tak suka. Jadi itulah tujuannya, dia mengeluarkan feromon yang berbau busuk dan sebagainya. Yang pertama mungkin untuk menyelamatkan diri dan yang kedua mungkin untuk mencari pasangan. Okey, seterusnya adalah garis lateral yang ada pada ikan. Jadi garis lateral ini okey, jadi untuk ikan dia mempunyai garis lateral. Okey, garis lateral. Kemudian untuk okey, garis lateral ini okey, fungsi garis lateral ini untuk mengesan pergerakan air. Jadi untuk membantu ikan menyelamatkan diri lebih senang. Okey, jadi garis lateral ini dia akan membantu ikan mengesan pergerakan air. Jadi kalau air itu bergerak, jadi mungkin ada musuh yang ingin menangkap ikan, jadi ikan akan boleh menyelamatkan diri. Jadi ini pentingnya benda-benda tadi, feromon, garis lateral dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah penghasilan medan elektrik. Ada haiwan-haiwan tertentu dia akan menghasilkan elektrik. Contohnya belut elektrik pun sama fungsinya untuk menyelamatkan diri. Okey, jadi ketiga-tiga tadi feromon, garis lateral dan juga medan elektrik ini untuk membantu haiwan-haiwan ini menyelamatkan diri, menjamin kesinambungan hidup di bumi. Okey, tidak teruskan hidup. Okey, jadi itu sahaja.